sekali. Ibu Timur boleh sambung perbahasan, saya dipahamkan ada 15 menit lagi. Ibu Timur biasa bercakap berjam-jam, 2 jam. Sekarang bolehkah 15 menit? Saya tak tahu sama ada yang berhormat daripada Kinabatangan mahu berdiri untuk mohon maaf ke atas kelakuan beliau yang ada disifat sebagai samsing oleh seorang menteri barulah Selasa dahulu mengenai barikade yang ada dibuat. Semua pun kita pun tidak bersetuju mengenai itu. Tapi itu mengenai kelakuan lah. Tapi dia boleh ada masa untuk sendiri untuk menunjukkan pendirian beliau. Saya mahu teruskan Tuan Dipertua dan saya akan bincang sedikit. Saya tengok dia senyum. Dia akan bincang sedikit mengenai mengenai musik sedikit. Ya, saya akan bincang sedikit nanti kemudian mengenai apa yang berlaku dalam Dewan Yang Mulia ini. Saya akan teruskan daripada tadi. Di manakah buktinya bahawa Kerajaan Barisan Nasional telah mendapat pengajaran dari tsunami politik 8 hari bulan Mac yang lepas dan berubah menjadi penyatu dan bukan pembahagi rakyat Malaysia, lebih Malaysia sentrik dan kurang komunalistik, lebih demokratik, adil dan saksama sebagai satu kerajaan untuk semua rakyat Malaysia dan bukannya kerajaan untuk separuh populasi di negara ini sahaja. Dalam kata lain, sebuah kerajaan yang mencetuskan rasa bersatu dan bukannya yang memupuk perpecahan di kalangan rakyat yang berbagai kaum, bahasa, budaya dan agama. Kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-9 ini merupakan satu contoh yang bagus. Laporan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-9 ini merupakan laporan yang paling tipis sekali di antara kesemua dokumen kajian separuh penggal rancangan-rancangan Malaysia yang lepas. Memandangkan ada setengah laporan kajian separuh penggal seperti kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-8 tebalnya 4 kali ganda berbanding dengan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-9 yang berjumlah 500 muka surat. Adakah ini kerana tidak banyak yang boleh dikatakan yang merancangkan bagi rakyat Malaysia di dalam kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-9 ini? Apabila rancangan Malaysia ke-9 dilancarkan di Parlimen pada Mac 2006 dahulu, ia diagung-agungkan sebagai dokumen bersejarah yang menunaikan segala janji dan program pembaruan yang amat berhormat Perdana Menteri yang pada masa itu telah ketinggalan 30 bulan. Dan masa itu saya memetik apa yang dikatakan oleh seorang sekarang menjadi ahli parlimen itu, bahawa ialah dengan izin satu dokumen, a blueprint not merely for the next 5 years but for the next few decades. Dan beliau ada kata bahawa Perdana Menteri has set in motion reforms that will reverberate for generations to come. Manalah ada reverberation sehari pun tidak ada. Mana orang yang saya petik tadi telah menulis dalam satu artikel from short term lucre to long term wealth bahawa rancangan Malaysia ke-9 tidak akan mengizinkan dengan izin the return of the gravy train. Tetapi saya percaya, ramai yang akan setuju bahawa beliau sebenarnya boleh dihuraikan sebagai pemandu gravy train 220 bilion ringgit. Sekarang sudah tambah menjadi 250 bilion ringgit dalam kajian separuh penggal ini, dan merupakan penganggur paling kaya di dunia, mencipta satu kelas bumiputera kaya unik yang mengabaikan kepentingan golongan bumiputera dan bukan bumiputera miskin yang lain. Saya pernah berkata semasa menyertai perbahasan ke atas rancangan Malaysia ke-9 pada 3 hari bulan April 2006 bahawa apa yang dikatakan itu tidak benar kerana selain dari gempa-gempur yang berbagai, kebanyakan rakyat Malaysia tidak dapat melihat bagaimana rancangan Malaysia ke-9 itu akan membawa perbezaan ke dalam hidup mereka berbanding dengan rancangan-rancangan 5 tahun yang lepas, sehingga menjadi agenda atau misi nasional seluruh rakyat Malaysia. Pilihan Raya Umum Mac 2008 bukan sahaja membuktikan apa yang dikatakan saya itu benar, malah ia terus menunjukkan bahawa pilihan raya ini merupakan satu keputusan yang dibuat oleh rakyat Malaysia bahawa rancangan Malaysia ke-9 telah gagal menyokong aspirasi dan harapan rakyat Malaysia untuk satu negara yang bersatu padu, adil, demokratik, sejahtera dan progresif. Dalam keadaan ini, kita semua mengharapkan bahawa kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-9 ini akan merupakan satu dokumen yang paling penting untuk penggal pentadbiran kedua
Yang Amat Berhormat Perdana Menteri demi menunjukkan bahawa beliau telah menerima mesej para pengundi dalam pilihan raya umum Mac lepas dan mengiktibar serta berkomited untuk melakukan reformasi komprehensif dan membina pentadbiran yang baik dan berkesan. Malang sekali ini tidak terjadi. Parlimen dan seluruh negara telah dianggap sebagai sesuatu yang boleh diabaikan sehingga Jemaah Menteri terpaksa menghantar Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap ucapan Perdana Menteri semasa membentangkan kajian setengah penggal rancangan Malaysia ke-9 di Parlimen Khamis lepas. Ini secara terbuka menunjukkan bahawa ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidaklah mencukupi atau inkomprehensif. Apakah bukti yang ada dalam 4 bulan ini bahawa mesej tsunami politik 8 hari bulan Mac telah disedari dan diterima oleh Kerajaan Barisan Nasional? Apa yang kita dapat hanyalah retorik tanpa tindakan dan hasil yang ternilai. Pertama sekali, pembinaan negara. Apakah tindakan proaktif yang telah diambil oleh kerajaan untuk memupuk persatuan di kalangan rakyat Malaysia yang berbagai kaum, bahasa, budaya, agama dan kawasan adalah sungguh memeranjatkan bahawa setelah setengah abad kenegaraan kita serta setelah kerajaan habiskan begitu banyak belanjaan ke atas pembinaan negara termasuk berbilion-bilion ringgit yang dicurahkan ke atas program khidmat negara tahun-tahun kebelakang ini. Salah seorang wakil rakyat Barisan Nasional di Perak masih dapat menuarakan kata-kata perkauman yang begitu tidak sensitif dan ofensif kononnya bila jumpa orang India dan seekor ular pukul orang India dahulu. Sekiranya wakil-wakil rakyat UMNO masih bersikap begitu, perkauman dan tidak sensitif, di manakah masa depan pembinaan negara Malaysia? Apakah yang telah dilakukan oleh menteri-menteri dan pucuk pimpinan MIC dalam tempoh 50 tahun ini di dalam Barisan Nasional sebelum ini dikenali sebagai perikatan? Sebab itulah timbulnya fenomena makal sakti sejak tahun lepas, satu ekspresi kemarahan dan kecewaan masyarakat India di Malaysia terhadap nasib mereka yang dipinggirkan dan diskriminasi di Malaysia sama ada dalam segi politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Ini mengakibatkan di Parlimen ini tidak seorang pun backbencher MIC